Baik, kita ke laporan berikutnya. Pengarah Task Force Imunisasi COVID-19 Padang Terap, Datuk Muhammad Syuhaimi Abdul Rahman menyifatkan kekurangan penerimaan vaksin di Pejabat Kesihatan Daerah PKD Padang Terap merencatkan inisiatif yang dilaksanakan khususnya melibatkan unit vaksinasi bergerak di daerah itu. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut berhubung dengan laporan dan juga berita ini, kita nak terus saja bersama dengan Wakil Esok Awani Kedah Abdul Hadi Cik Awang. Silakan Hadi. Okey, terima kasih Ehsan di studio dan seperti dimaklumkan Ehsan, sebentar tadi ada diadakan sidang media oleh Pengarah Task Force Imunisasi COVID-19 Daerah Padang Terap, Datuk Mat Syuhaimi Abdul Rahman, yang menyifatkan ketika ini bekalan vaksin yang diterima Pejabat Kesihatan Daerah PKD Daerah Padang Terap bagi meneruskan ataupun melancarkan program imunisasi COVID ataupun PIK 2.0 agak kurang berbanding sasaran yang ditetapkan. Ianya sekaligus akan merencatkan usaha pihak pejabat daerah dan juga pejabat kesihatan daerah Padang Terap untuk terus melancarkan pelbagai inisiatif, termasuk inisiatif unit vaksinasi bergerak dan juga secara pemberian vaksinasi secara pandu lalu. Dan saya bertanyakan DO ataupun pengarah CITF iaitu Datuk Mat Syuhaimi, beliau menjelaskan bahawa sepatutnya sasaran bagi penerima COVID menjelang Ogos bagi kumpulan warga emas secara inisiatif unit vaksinasi bergerak adalah sebanyak 3,000 orang, namun setakat ini hanya 86 individu saja yang baru suntik, ianya susulan penerima vaksin yang terhad bagi kumpulan-kumpulan sasar yang terlibat. Dan jika boleh diimbas semula, pada Khamis lepas 2 rumah jagaan orang tua diberikan vaksinasi, iaitu melibatkan 36 individu. Dan tadi proses unit vaksinasi bergerak terus bergerak ke satu perkampungan Siam, iaitu di Wat Siam, Kampung Tanah Merah, bagi memberikan suntikan vaksinasi kepada 50 orang penerima. Dan beliau menjelaskan berharap bahawa YB Khairy Jamaluddin, Menteri Penyarah COVID-19, dapat melihat perkara ini secara terperinci agar pelbagai inisiatif yang akan dijalankan selepas ini dapat diteruskan dengan sempurna dan tidak terus menjejaskan proses pemberian vaksin. Dan jelas beliau, sepatutnya program yang diadakan di Wat Siam, kekuatan anggota kesihatan patutnya boleh memberikan suntikan kepada 200 hingga 300 individu. Namun akibat vaksin yang terhad, suntikan hanya diberikan kepada 50 orang individu yang merangkumi kumpulan warga emas yang berusia antara 60 sehingga 90 tahun. Dan beliau turut mengharapkan agar perkara ini tidak berlanjutan dalam tempoh jangka masa yang lama, manakala mengikut sasaran beliau bahawa lebih kurang 49,000 penduduk di daerah Padang Terap akan menerima suntikan vaksin menjelang bulan Oktober ataupun dalam sekitar bulan September, dan ianya akan menjadikan daerah Padang Terap menjadi daerah pertama yang akan mencapai imuniti berkelompok bagi negeri Kedah. Dan itu berkenaan dengan sidang media yang diadakan oleh pengarah Task Force Imunisasi COVID-19 bagi daerah Padang Terap. Dan selepas itu kami ada membuat liputan di sidang media pengarah kesihatan negeri Kedah dan juga Menteri Besar Kedah berhubung dengan pembukaan secara rasmi operasi pusat kuarantin dan pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 iaitu PKRC di Dewan Al-Farabi yang akan bermula beroperasi esok. Dan menurut pengarah kesihatan negeri Kedah, Dr. Fikri Ujang menjelaskan bahawa pengoperasian PKRC itu adalah bagi membantu mengurangkan mengurangkan kapasiti yang terhad di hospital-hospital yang sedia ada di negeri Kedah, terutama dalam merawat pesakit yang berada pada kategori 3, 4 dan 5, manakala pesakit yang ada pada kategori itu adalah melebihi 500 orang di negeri Kedah setakat ini. Dan beliau menjelaskan bahawa ketika ini situasi COVID-19 di negeri Kedah agak membimbangkan kerana difahamkan kesemua hospital di negeri Kedah ketika ini sudah dijadikan sebagai hospital bagi merawat pesakit COVID-19. Dan Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknoh tadi ada mencelah dan menjelaskan bahawa inisiatif yang dijalankan pihak-pihak terlibat, terutama pejabat kesihatan daerah dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, amat menunjukkan prestasi yang memberangsangkan kerana ini sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi masalah kekurangan katil dan sebagainya di pusat rawatan dan
pusat rawatan dan kuarantin yang sedia ada di negeri ini. Dan dalam sidang media seperti tadi juga, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno turut mengulas mengenai isu pelanggaran SOP beliau yang mana tular 2-3 hari lepas mengenai tindakan beliau yang dikatakan memandu uji kereta di sebuah pusat showroom ataupun di sebuah pusat pameran kereta yang berada di Juru, dan beliau menjelaskan bahawa akan menyerahkan sepenuhnya perkara berkenaan kepada siasatan pihak polis, dan pada petang ini difahamkan beliau akan diambil keterangan oleh pihak polis daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang, Hasan.